Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk PDPR kita hari ini, kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 5.3, pantulan gelombang. Okey. So, pantulan gelombang ini adalah salah satu fenomena daripada 4 fenomena yang kita akan belajar pada bab ini. Okey. Okey, seperti biasa, sebelum kita masuk pantulan gelombang, so kita tengok dulu apa dia standard pembelajaran dia lah. Okey, yang pertama, menghuraikan pantulan, mana nak pandang saya ni? Menghuraikan pantulan gelombang dari aspek yang pertama adalah sudut tuju. Okey, sudut tuju ataupun simbolnya adalah I kecil. Okey. I itu untuk perkataan bahasa Inggeris iaitu incident. Okey, kemudian sudut pantulan ataupun simbolnya adalah R kecil. Okey, R untuk reflection. Okey, panjang gelombang. Okey, simbolnya adalah ini. Okey, simbolnya kita sebut lambda. Okey, lambda. Ejaan dia L-A-M-B-D-A. Lambda. Okey, ini simbol lambda. So, lepas ni mungkin saya akan sebut lambda sajalah, bukan panjang gelombang. Okey, kemudian frekuensi F kecil. Okey, laju V kecil dan arah perambatan gelombang. Okey, kemudian 2, melukis gambar rajah untuk menunjukkan pantulan gelombang air satah bagi pemantul satah. Okey, kamu kena tahu lukis. Okey, lukisannya sangat-sangat simple. Okey, ketiga, mewajarkan aplikasi pantulan gelombang. Okey, so apakah aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan seharian? Okey, tadi saya sebut ada 3 lagi fenomena. So untuk keempat fenomena ini memang akan ada aplikasi pantulan gelombang lah. Okey. Akan ada aplikasi dia lah untuk keempat fenomena. So untuk hari ini kita belajar pantulan dahulu. Okey, yang keempat, menyelesaikan masalah melibatkan pantulan gelombang. So ini adalah pengiraan lah. Okey, pengiraan. So, subtopik 5.3, pantulan gelombang. Okey. Semasa di tingkatan 1 dan 2, okey, maksudnya kamu dah pernah belajar lah. Anda telah mempelajari bahawa cahaya dan gelombang bunyi boleh dipantulkan. Okey, semua gelombang menunjukkan fenomena pantulan. Okey, semua gelombang. So, masuk kat sini, cahaya dengan bunyi ini adalah gelombang lah. Okey. Pelajaran 5.7 menunjukkan gelombang laut yang dipantul oleh benteng. Okey, so inilah dia gelombang lah, laut ataupun bahasa kampungnya kita panggil ombak lah. Okey, bahasa kampungnya kita panggil ombak. Itu adalah gelombang air. Okey, so sebelum kita masuk dulu tentang pantulan gelombang, kita masuk dahulu muka gelombang. So, apa itu muka gelombang? Fenomena pantulan gelombang boleh dikaji dengan bantuan tangki riak. Okey, dekat slide seterusnya ada rupa tangki riak dan aksesorinya. Rajah 5.27 okey ini menunjukkan gelombang satah yang dihasilkan oleh tangki riak. Okey, so okey, atas ini adalah bahagian tangki riak. Okey, ini adalah bahagian tangki riak. So kita nampak kat sini ada tanda kayu kan kat sini. So ini adalah penggetar. Okey, penggetar ini akan kita rendamkan dalam air dan dia akan bergetar lah. So bila bergetar, so ikut logik akal kamu, kalau kamu getarkan air, okey, kamu getarkan air, so air itu akan berombak lah. So ombak akan terhasil dalam bentuk macam inilah. Okey, sebab kita pakai permukaan yang satah. Okey, so arah perambatannya ke depan. Okey, so kita nampak ada point A, ada point B, ada point C, ada point D. Okey, so bawah ini, apa yang tunjuk kat bawah ini adalah apa yang kamu lihat nanti di bawah tangki riak. Okey, atas tangki riak ni ada lampu. Okey, ada mentol. So mentol ni akan menyala dan akan menghasilkan seperti inilah dekat bawah ni. Kita kena letak kertas putih. So bila kita letak kertas putih, kita akan nampak ada jalur gelap dan ada jalur cerah. Okey. So, apa itu jalur gelap, jalur cerah? Macam mana ia terhasil ini? Okey. Bahagian atas ini kita belajar hari itu kita panggil dia sebagai puncak. Okey, manakala bawah ini kita panggil sebagai lembangan. Okey. So, puncak ini bertindak seperti kanta penumpu. Okey, puncak. Okey, bertindak seperti kanta penumpu. Okey, di mana dia akan tumpukan semua cahaya yang melaluinya pada satu titik ini. So, menyebabkan menghasilkan jalur cerah. So, inilah jalur cerah. Ini adalah titik A dengan titik B yang dekat atas ni. Okey, manakala yang ini adalah titik C, yang ini adalah titik D. Okey. So, cara lukis ini pun kamu kena tahu. Okey, kamu kena tahulah. Okey, manakala lembangan ini
Okey, lembangan bertindak sebagai kanta pencapah. Okey, pencapah maksudnya dia capahlah. Okey, capah cahaya itu terkangkang. Okey, cahaya itu akan terkangkang bila melalui lembangan. Okey, kita boleh nampak kat sini. Ada dua cahaya. Cahaya ini dengan cahaya ini bila masuk, satu ni straight line saja, satu lagi ni pergi sengit kat sini. So, dia mencapai. Kalau kita buat satu lagi dekat sini, satu lagi ni akan pergi ke sini. So, disebabkan cahaya tidak banyak kat sini, tak banyak cahaya yang melaluinya, mengenainya. So, kat sini akan menghasilkan jalur gelap yang inilah. Jalur gelap. Okey. Cara lukis ini memang kamu kena tahulah. Okey, memang kamu kena tahu. Semua titik di atas garisan AB adalah sefasa sebab titik-titik tersebut berada pada jarak yang sama dari sumber getaran. So, itu kita maksudnya sefasa lah. Okey. Jarak antara getaran ini ke titik A ke titik B adalah sama. Okey. Berada pada jarak yang sama semua getaran. Okey, jarak yang sama. Garis AB yang menyambung titik-titik sefasa ini dalam satu gelombang kita panggil sebagai muka gelombang. So, inilah jalur cerah ni, yang straight line ini adalah kita panggil sebagai muka gelombang. Okey, garis CD juga ialah muka gelombang, maka sinar cahaya bergerak melalui air dalam tangki riak. Satu siri jalur cerah dan gelap akan terbentuk di atas skrin seperti tunjukkan rajah 5.27. Rajah 5.28 menunjukkan mekanisme pembentukan jalur cerah gelap dan oleh sinar cahaya. Ini adalah kenapa jalur cerah dengan jalur gelap terhasil. Okay? Kerana kalau soalan tanya bagaimana jalur cerah dengan jalur gelap ini terhasil, so kamu boleh jawab puncak ini bertindak sebagai kanta penumpu di mana dia menumpukan semua cahaya pada satu titik. Okay, semua cahaya yang melalui puncak lah. Okay, manakala kalau lembangan ini akan menghasilkan jalur gelap kerana lembangan ini bertindak sebagai kanta pencapah di mana semua cahaya yang melalui kanta lembangan akan dicapahkan. Okey, so muka gelombang terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah muka gelombang satah, muka gelombang bulat. Okey, so ada dua. Okey, so kamu kena tahu cara lukis dua inilah. Okey, yang pertama kamu kena tahu, okey, muka gelombang ini, biasanya mungkin kadang-kadang soalan tak bagi arah perambatan. So, kamu kena tahu sendiri lah arah perambatan macam mana. So, arah perambatan tu biasa ikutlah. Kadang-kadang dia bagi macam ni. Okey, ini paling mudah lah. Kadang-kadang dia bagi macam ini. Okey, so kita tengok yang ini dulu. Kalau yang satah. Okey, kalau yang satah. So, macam mana kamu nak buat? Lukis dulu garisan arah perambatan ini. Okay, anak panah ini. Kemudian kamu kena lukis dia punya muka gelombang. Okay, macam ini. Saya minta maaf lah. Tak lurus saya punya. Jadi lukis pakai pembaris ya. Okey, di mana dari muka gelombang yang pertama ini, yang kedua ini adalah lambda. Okey, ini pun adalah lambda. Okey, ini pun lambda. Ini pun lambda. Di mana kalau kita label ini 1, 2, 3, 4. So, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan lambda 4. Okey, senang cerita. Jarak antara setiap muka gelombang ini, jarak antara setiap muka gelombang dan ataupun jarak antara setiap garis ini, okey, mesti sama. Kalau ini jarak 1 cm, ini pun 1 cm, 1 cm, 1 cm. Okey, tapi nasihat saya, tak payahlah kamu beri ukur pakai pembaris. Okey, just lukis agak-agak saja nampak seperti dia. Tengok secara kasar sekali lalu nampak macam sama. Okey, dalam kes ni nampak tak sama kan? So, automatik kalau lukis macam saya lukis ni salah lah. Okey. Kemudian satu lagi dia punya bantal larang kamu nak kena lukis. Okey, kena hati-hati. Okey. Sudut antara muka gelombang ini, okey, dengan arah penambatan yang ini, okey, mesti 90 darjah. Okey, mesti 90 darjah. So, tulis sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey. Senang cerita guna pembaris lah. Kamu kena guna pembaris. Guna pembaris senang nak lukis yang ni. Okey. Ini adalah gelombang satah. Okey, kalau yang kat bawah ni, kalau kita disuruh lukis muka gelombang satah, so lukis saja macam tadi. Lukis yang ni, macam ini. Okey, kemudian kalau kamu takut ini nampak seperti bukan 90 darjah, kamu buat simbol 90 darjah yang kotak tu.
Okay, buat yang kotak ni. Ini menunjukkan ini boleh menunjukkan bahawa yang kamu faham lah. Okay, muka gelombang dengan arah perambatan mesti 90 darjah. Okay, kemudian kamu label lah. Lambda 1, lambda 2. Okay, kalau takut nampak macam saya lukis ni, boleh nampak ketara, ada beza je. So, kamu buat kat sini tulis lambda 1 sama dengan lambda 2. Okay, membuktikan yang kamu tahu, okay, panjang gelombang dia adalah sama. Okay, so apa kat sini? Arah perambatan gelombang adalah serenjang. Okay, serenjang tu 90 darjah lah. Okay, dengan muka gelombang, okay, macam saya cakap tadi, arah perambatan tu yang ini. Dengan muka gelombang ini mesti ber-90 darjah. Okay. Panjang gelombang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Ini saya katakan ini ke sini. Okay, dua ini jarak dia mesti sama. Okay, kalau membulat senang saja. Okay, letak satu titik dekat tengah. Okay, pertama ambil jangka lukis. Okay, contoh ini jejari 2 cm. Okay, so next ni jejari dia mesti 4 cm. Okay, next ni jejari dia mesti 6 cm. Supaya kamu dapat ini 2 cm, ini 2 cm, ini 2 ini 2 cm. Okey. Apa kan kamu punya jejari bulatan ni makin lama makin besar lah. So ini adalah dia punya lambda. Muka gelombang dia. Kenapa bulat? Sebab bulat lah. Okay, kalau objek yang bulat jatuh, dia akan menghasilkan bentuk yang bulat. So muka gelombang bulat. So ini adalah lambda dia. Okay, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Okay, so make sure lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. So, macam mana pula dengan arah perambatan? Okay, tak payah pening kamu lukis sebiji apa yang dalam gambar raya ni lukis. So, lukis saja anak panah. Arah perambatan daripada tengah ni, straight line ke bentuk tambah ni. Okay, sebab ini menunjukkan bahawa sebenarnya gelombang ini merambat pada semua arah lah. Okay, actually sebenarnya macam ni. Tapi penatlah kalau kamu nak lukis semua anak panah dia. Okay. So sebenarnya actually macam ni. Setiap orang kata apa, sudut ni okay, akan ada anak panah. Tapi sebab nak memudahkan cara lukis, so kita lukis 4 sajalah. Okay, kita lukis 4 arah saja seperti yang ini. Okay, so aktiviti 5.11. So, ini adalah aktiviti menggunakan tangki riak. So, ini adalah tangki riak yang kita sebut tadi lah. Tangki riak. Okay, ini. Okay, nama English dia adalah Ripple Tank. Okay, Ripple Tank. Okay, ini adalah nama English dia lah. Okay, ini adalah tangki riak. Okay, di mana ini adalah mantle dia, kamu boleh nampak. Okay, kat sini adalah penggetar dia. Okay, so air tu akan letakkan bahagian ni yang saya berkotak ni. Air akan letak kat situ lah. Okay, nah, kat sini yang kita akan nampak. Ini ada cermin. Okay, belakang ini yang macam sanding sikit ni cermin. Okay, cermin ni akan mantulkanlah image apa yang kamu nampak. Okay, layar plastik lusinah dilekatkan pada skrin kaca. Okay, so bila cahaya ni dipancarkan, so bentuk gelombang akan terkena pada cermin. Cermin ni akan pantulkan balik. Okay, pergi ke sini. Ke skrin, ke layar plastik itu nanti. Okay, inilah yang kamu nampak. Okay, ini yang kamu nampak. Okay, ini adalah image yang kamu akan nampak pada helaian plastik tadi tu. Okay, gambar foto 5.9 menunjukkan pantulan gelombang air satah dalam tangki riak. Fenomena pantulan gelombang hanya menyebabkan arah gelombang berubah, manakala ciri-ciri lain gelombang tidak berubah. So, hanya arah perambatan sahaja yang akan berubah. Okay, yang lain tidak berubah. Okay, apa maksud dia kat sini? Okay, so kita tengok kat sini apa yang kamu perlu tahu adalah yang pertama sekali adalah garis normal. Okay, garis normal ini adalah garisan, apa kita panggil garis satu garis yang putus-putus, okay, yang normal dengan pemantul. So, ini pemantul kan, garisan normal. So, normal ini merujuk kepada 90 darjah. So, garisan putus-putus ni adalah 90 darjah dengan pemantul. Okay, kalau kamu nak lukis, ambil pembaris kamu, letak macam ni. Pembaris kamu letak macam tu. Kamu dapatlah sudut 90 darjah sebab garisan kat tepi ni. Kamu akan dapat garisan 90 darjah. Okay, saya padam kejap supaya senang. Okay. Kemudian kamu akan tahu, okay, arah
perambatan dia. Okay, ini adalah arah perambatan dia. Yang warna merah ni. Merah ke pink. Yang ini. Kemudian dia terpantul kat sini. Okay, nampak arah anak panah dia macam ini. Macam ini. Ini kita panggil sebagai gelombang 7. Garisan ni lah. Gelombang 7 ke? Gelombang 7 saya rasa. Gelombang 7. Okay, ini kita panggil sebagai gelombang pantulan. Okay, 7 tu maksudnya ialah dia menuju lah. Dia menuju ke arah pemantul. Okay. Kemudian kita boleh nampak kat sini. Sini ada lambda. Kamu boleh nampak lambda kat sini. Jarak dari sini ke sini. Cerah ke cerah. Nampak tak ada dia? Jalur cerah. Lepas tu ada tebal gelap kat sini. Lepas tu cerah balik. So, cerah ke cerah ini adalah lambda. Saiz lambda dia. So, lambda 1 dengan lambda 2 kat sini mesti samalah. Okay. So, kalau kita nak lukis dia. Okay, kita akan lukis seperti inilah. Okay. Ini dah okey. Okay, kalau soalan suruh lukis, kamu lukis macam ni, kamu tak dapat markah lagi ya. Kamu kena lukis dia punya muka gelombang. So, muka gelombang dia macam ni lah. Okay, kamu tak perlu buat panjang-panjang. Buat pendek pun tak apa. Okay, macam ni. Ini adalah muka gelombang. So, label kat sini. Lambda 1. Sini. Lambda 2. Okay, kemudian. Buat sini 90 darjah. Okay, tak perlu buat semua pun. Tak perlu buat 1 atau 2 pun dah cukup. Okay. Itu menunjukkan yang kamu tahu. Okay. Muka gelombang dengan arah perambatan mesti 90 darjah. Okay, kemudian kita ada kat sini I dengan R. So, I ini adalah sudut 7. R adalah sudut pantulan. Sudut 7, sudut pantulan. Okay, I dengan R. Okay, I dengan R ni kedudukannya mesti bersebelahan dengan garis normal. Sebab definisi sudut 7 ialah sudut di antara gelombang pantulan dan juga garis normal. So, gelombang pantulan ini, gelombang 7 ini garisan gelombang 7. Okay, kemudian garis normal yang ni. So, sudutnya mesti kat sini. Okay, pendek cerita macam saya kata tadi, sudut 7 dengan sudut pantulan mesti bersebelahan dengan garis normal. Okay, so cara ringkasnya, okay, apa yang kamu kena tahu nak lukis dia, okay. Mula-mula, biasa soalan akan bagi kamu satah lah. Satah. Okay. Bagi buat macam ni. Ini adalah satah. Ataupun satah pemantul. Okay. Nampak perkataan pemantul. Okay. Automatik. Kamu kena ingat. Pemantul atau kaca. Okay. Pemantul atau kaca. Automatik kamu ingat ini adalah fenomena pantulan gelombang. Okay. Ini adalah fenomena pantulan gelombang. Pemantul ini biasanya untuk air dengan bunyi. Okay, kaca ni memang untuk cahaya lah. Okay, kaca ni adalah untuk cahaya. Okay, dia bagi kamu macam ni. So, kalau dia suruh kamu lukis gambar rajah pantulan gelombang. So, apa kamu kena buat? Pertama sekali, lukis garis normal dia. So, apa baris? Lukis. Macam ni. Okay, mesti betul-betul make sure sini 90 darjah. Okay, make sure sini 90 darjah. Okay, kemudian lukislah sinar 7 ke sinar 7. Gelombang 7. Okay, daripada sini buat straight line. Tak langgar situ. Straight line yang pakai baris ya. Buat macam ni. Okay, so agaklah sini sudut 30 darjah. Kamu ukurlah sudut 30 darjah tu baru kamu buat garisan. Okay, kemudian kamu nak buat pantulan dia. Buatlah pantulan dia ke sini. Okay, so pantulan dia pun sama. Sudut R-nya adalah 30 darjah. Okay, I dengan R adalah sama. Okay. I sama dengan R. Okay. So, kena tahu ni. Ini kena tahu. Kalau kita ada kat sekolah, kita akan buat eksperimen inilah. Tapi eksperimen ini untuk bab 6. Okay. Untuk bab 6. Okay. Kita akan buat eksperimen untuk kaji. Betul tak? Okay. I, sudut 7 akan sama dengan sudut R. Okay. Selalunya memang betul lah. Biasa kalau eksperimen kita buat kali ini dapat 30. Ini kadang-kadang kita dapat mungkin 29, 28, 31, 32. Tak, jarang lah, takkan jarang, tak pernah lah. Kalau sini 30, sini kamu dapat 45. Tak pernah. Okay, belum pernah lagi lah. Okay, ini cara lukis dia. So, cara lukis dia, okay, saya pun tak sure. Kalau praktis sumatif tak suruh kamu lukis, so ini adalah salah satu latihan lah. Okay, untuk praktis sumat.
Practice formatif nanti. Okay. So, dalam ini tak ada saya rasa. Tapi kamu kena tahu juga. Okay. Saya tak sure. Sama dalam bab ini atau bab 6. Okay. Tapi saya bagi tahu awal je lah. Okay. Kamu kena tahu hukum pantulan. Hukum pantulan. Okay. Hukum pantulan ada dua. Yang pertama saya sebut lah sebab nak tulis dia agak panjang. Saya sebut ya. Gelombang 7. Okay. Gelombang 7 yang ini. Gelombang 7. Gelombang pantulan yang ini. Okay. Dan garis normal yang ini. Berada pada satah yang sama. Okay. Saya ulang. Gelombang 7. Gelombang pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Saya ulang untuk kali ketiga. Okay, hukum pantulan cahaya definisi yang pertama adalah hukum pantulan gelombang. Yang pertama adalah gelombang 7, gelombang pantulan, garis normal berada pada satah yang sama. Okay, yang kedua, sudut 7 sama dengan sudut pantulan ataupun kamu boleh baca sesimpel I sama dengan R. Okay, ini adalah hukum pantulan gelombang. Ini kamu kena tahulah sebab dalam bab 6 nanti akan ditanya lagi. Okay, dalam bab 6 ditukar nama hukum pantulan cahaya. Tapi sama je lah dengan hukum pantulan gelombang. Sebab cahaya dan gelombang adalah dua benda yang sama. Okay, so kita tengok kat sini. Ciri-ciri gelombang. Okay, sudut 7 dan sudut pantulan. So, sudut 7 dan sudut pantulannya adalah sama. Ini adalah ciri-ciri gelombang ini selepas pantulan. Okay, selepas pantulan berlaku, apa jadi pada sudut 7 dengan sudut gelombang? So, sudut 7 sama dengan sudut gelombang. Okay, panjang gelombang tidak berubah. Okay, lepas tu kita buat lambda 1 sama dengan lambda 2. Okay, saya lupa lukis. Patutnya kamu kena lukis garis-garisan macam ni. Okay, saya lupa. Sorry ya. Kamu kena lukis garisan macam ini. Okay, kemudian yang kedua, frekuensi. Okay, frekuensi juga tidak berubah. Okay, soalan frekuensi tidak berubah ini sangat popular. Soalan akan tanya, kenapakah frekuensi tidak berubah? Jawapannya satu saja. Sumber yang sama. Okay, sumber yang sama. Okay, untuk semua empat fenomena, frekuensi memang tiada perubahan. Okay, kenapa? Sebab mereka daripada sumber yang sama. Ini jawapan dia. Okay, laju gelombang pun tidak berubah. Okay, arah perambatan berubahlah. Arah perambatan berubah dengan keadaan sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okay, ini saja yang berubah. Nampak tak arah perambatan? Mula-mula macam kata straight saja kan. Tiba-tiba dia bengkok. Okay, ini saja yang berubah. Yang lain semua kekal sama. So, kamu kena tahu cara lukis ini. Dan juga kamu kena tahu jugalah kenapa frekuensi tidak berubah. Okay, frekuensi tidak berubah kerana sumber yang sama. Dan juga kamu kena tahu hukum pantulan gelombang kat sini. Okay, dia baru ajar cara lukis muka gelombang yang saya dah cakap tadi tu. Okay, melukis gambar rajah pantulan gelombang. Okay, saya pun tak tahu. Mungkin KBSM mungkin dia akan bagi macam ini lah kot. Okay, mungkin akan bagi macam ini. Tapi biasa kalau KSSM memang dia bagi satah dengan ini kebiasaannya. Dia bagi. Dengan ini sekali dia bagi. Muka gelombang ni semua dia bagi. Okay, kamu kena lukis apa yang terjadi selepas itu saja. Okay, so dalam KSSM mungkin okay, dia tak bagilah. Okay, dia bagi macam ini. So, apa kamu kena buat? Ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Make sure pembaris itu okay, 90 darjah dengan ini. Dengan muka gelombang ini. Okay, kamu letak pembaris. Contoh, kamu letak pembaris macam ini. Okay, ini pembaris kamu. Okay, kemudian apa kamu buat? So, gariskan saja. Make sure 90 darjah lah. Gariskan. Okay, langgar kat sini. So, ini adalah dia punya muka gelombang. So, itu adalah dia punya arah perambatan muka gelombang pula. Okay, itu adalah dia punya arah perambatan. Okay, terni pula. Dah, saya lukis lagi sekali. Ambil pembaris. Okay, tengok betul-betul. Sisi pembaris tu mesti 90 darjah. Okay, so gariskan. Macam ini. Okay, ini adalah gelombang 7. Ini adalah gelombang 7. Kemudian kat sini apa kamu kena buat? Kamu kena buat garis normal lah. Okay, kemudian check berapa sudut pula. Berapa sudut kat sini? Kalau kamu ukur dapat 32 misalnya. So, kamu kena ukur jugalah sini 32 darjah. Okay, kemudian gariskan lagi sekali. Lepas tu buat anak panah.
Okay, make sure kena ada dalam panah ya. Okay. Sebab ini dengan ini tak sama. Ini kita akan panggil ini garisan sajalah. Okay. Kalau bab macam ini, so dalam bab ini kita panggil ini adalah sinar gelombang lah. Ataupun kita panggil, ini kita akan panggil gelombang lah, arah gelombang. Okay, so hati-hati. Bab kosong saja kita akan ini adalah garisan. Kalau kamu kena bab anak panah, pasal ada garis, ada anak panah kat sini, bab garisan ada anak panah. So ini baru kita klasifikasikan dia sebagai arah gelombang. Okay, kemudian apa kamu kena buat? Kenalah buat muka gelombang yang warna biru ni, yang ni. Yang ni. Ni kenalah buat lagi sekali. Buat 1, 2, 3, 4. Make sure 90 darjah lah. Okay, lukisan saya ni memang nampaklah tak 90 darjahnya. Okay, kemudian apa kamu kena buat? Check sini. Okay, tulis lambda 1, tulis ini lambda 2. So, tulis lambda 1 sama dengan lambda 2. Okay, ni, ini, ke sini, ini panjang dia mesti sama. Okay, panjang dia mesti sama. So, kamu akan dapat macam ini. Okay, ni muka surat apa? 191. Okay, 19. Okay, ini adalah aplikasi. Okay, aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. Okay, so yang pertama kita tengok kat sini, ini adalah, ini bukan X-ray ya. Okay, ini bukan X-ray ya. Ini adalah gelombang ultrasonik. Yang ultrasonik ini adalah gelombang bunyi. Okay, gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ dalaman atau fetus untuk memudahkan pemeriksaan perubatan. So, ini adalah fetus lah. Okay, baby yang dalam perut mak kamu tu. Okay, so ini adalah fetus. Okay, ini adalah salah satu dia punya kata, apa kita panggil lah, aplikasi dia lah. Okay, di mana bila gelombang itu merambat, okay, masuk ke dalam perut. So, dia tembusi, lepas tu dia kena pada kulit bayi ke apa-apa ataupun organ ke tulang ke, okay, dia akan dipantulkan semula. So, bila dipantulkan semula, data itu akan diambil untuk menghasilkan image ini. Okay, data itu akan diambil untuk menghasilkan image ini. Okay, dia bukan X-ray ya. X-ray tak termasuk dalam ni. Okay, X-ray tidak termasuk dalam pantulan. Dia boleh dipantulkan juga tapi tidak termasuk lah. Okay, tak ada orang X-ray baby ya. Okay, dalam kandungan. Okay, kalau X-ray baby dalam kandungan, so bayi ini mungkin akan berada dalam cacat lah. Okay, bahaya. Okay, so ini adalah gelombang ultrasonik untuk buat scan. Okay, kemudian kita ada gelombang radio dari satelit komunikasi yang dipantulkan oleh antena ke parabola ke horn suapan. Horn suapan itu yang ni. Kadang-kadang kita panggil horn suapan, kadang-kadang kita panggil sebagai penerima. Okay, so dia bentuk parabola macam ni kan. So, bentuk parabola macam ini. So, kalau ni adalah penerima dia. Okay, sebab dia terapung saja, saya malah nak lukis. So, bila gelombang radio pergi merambat situ kan. So, dia akan langgar. So, dia akan pergi ke sini. Bersama, pergi sini, langgar, pergi sini. Semua akan ditumpukan kepada sini. Ini sebenarnya adalah titik tengah. Kalau parabola tu, kamu boleh buat bulatan. Okay, buat bulatan. Horn suapan atau penerima ni sebenarnya adalah pusat dia. Okay, horn suapan atau penerima ni sebenarnya adalah pusat dia. Okay, gelombang radio ni adalah gelombang elektromagnet. Short form ni kita panggil sebagai EM. Okay, EM, gelombang EM, elektromagnet. Nanti kita tengok, ini pun ada juga dalam silibus kamu. Okay, teknologi pemantulan ultrasonik, so masih lagi sama macam yang scan baby tadi, dikenali sebagai sonar. Okay, membantu mengesan kawasan yang mempunyai banyak air. Transducer, okay, transducer ni adalah memancar. Okay, transducer ni nama lain pun kamu boleh juga kata pemancar. Transducer ni pun kita boleh panggil pemancar nama lainnya. Okay, nama nampak cerdik sikit panggil transducer lah. Okay, nama kampung ni pemancar. Okay, pun diterima. Okay, memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan oleh ikan dan kembali ke transducer. Okay, kadang-kadang pun kamu bercakap memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan oleh ikan kembali ke penerima. Okay, bagi saya kalau kamu susah nak hafal transducer, better kamu hafal pemancar dengan penerima. Okay, sebab ini pun kamu boleh panggil penerima juga. Yang horn suapan tu. Okay, saya lupa nak cakap yang kat scan baby ni. Okay, kalau kamu perasan, okay, kalau orang nak scan baby, dia tak macam satu cecair. Okay, cecair tu sejuk. Satu liquid dekat perut ibu tu. Okay,
Tujuan cecair itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan sentuhan antara transducer, kita bagi transducer juga, antara transducer yang keluarkan gelombang itu dengan kulit ibu. Okey, dia nak banyakkan lagi apa supaya gelombang tu boleh masuk merambat lebih banyak. Okey, perbezaan dalam corak pantulan gelombang bunyi yang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza membolehkan lokasi, kedalaman dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli dikenal pasti. Okey, lebih kuranglah ini sebenarnya. Okey, dua-dua ini kita guna sonar. Okey, yang ini nak detek ikan, yang ini nak detek bentuk dalam muka bumi dan juga untuk mencari sumber gas asli. Okey. Ini adalah contoh pengiraan dia. Okay, saya pun tak pasti tak rasa macam dah belajar dan tak silap saya dalam satu topik yang pertama. Okay. Gelombang ultrasonik berfrekuensi 25 kHz. So, frekuensinya adalah 25 kHz. Okay. Dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut untuk menentukan kedalaman laut. Gelombang itu bergerak dengan laju 1500 meter per saat. So, dia punya V adalah 1500 meter per saat. Dalam air laut. So, gelombang ni bergerak dalam air laut. So, selang masa antara penghantaran dengan penerimaan semula gelombang ini ialah 120 saat. So, T-nya adalah 120 saat. Okey, maksudnya, saya bagi gambar contoh bawah ni ya. Okey, cahaya pula. Gelombang sonar tu, gelombang bunyi tu merambat dari sini, langgar sini, langgar dasar, lepas tu pantul balik. Okey, ambil masa 120 saat. Itu maksud dia lah. Okey, itu maksud dia. Masuk ayat ini, selang masa antara penghantaran dengan penerima. Okey, itu maksud dia. Okey, saya padam jap. Yang ni nanti pening. Okey. Tentukan kedalaman laut. Okay, yang pertama, so cari kedalaman laut. So, kita kena pakai rumus. Inilah. D sama dengan VT bahagi 2. V dah ada, T dah ada. So, gantikan sahaja. Okey. Gantikan, lepas tu kamu kena bahagi dengan 2. Okey. Oh, sorry, bukan saat. Mili saat. Okey, baca nampak darab situ. Okey, mili saat. So, mili saat. So, kamu kena darab dengan 10 kuasa negatif 3. Kamu kena tukarkan 120 mili saat. Kena tukar kepada saat. Ini belajar masa tingkatan 1. Okey. Kalau dulu KBSM, ini belajar tingkatan 4, bab pertama sekali. So, saya tak ulang lah. Kamu kena tahu macam mana nak tukar. Okey, yang ada imbuhan tu. Tera giga mega tu. Tera giga mega tu. Okey, kena hafal. Darab 10 berapa, 10 berapa, 10 berapa. Okey, B. Panjang gelombang. So, ini kita guna rumus yang memang kita dah belajar daripada bab awal-awal 51. Hari tu, subtopik 51. V sama dengan lambda F. Okey. F dah ada 25 kHz. So, kena buat 25 kHz ni kena tukar kepada Hertz. Okey, kHz kan 1000 kan. So, darab 1000. So, 25,000 lah. Okey. Lambda ini ada kan bagi. Mana lambda panjang gelombang? Oh, sorry. Lambda yang nak cari. Okey, lambda yang dia nak cari. Okey, V yang kamu dah dapat. Dia bagi juga. Okey, mana 1500. Okey, 1500 meter per saat tak perlu tukar. So, pindah-pindah dapatlah 0.06 meter. Okey, kemudian latihan formatif 5. Oh, sebelum tu. Sebelum latihan formatif 5.3. So, soalan untuk hari ini adalah berikan saya hukum gelombang, hukum pantulan gelombang. Okey, ada dua kan tadi. Saya bagi tahu. Berikan saya hukum pantulan gelombang. Okey, itu soalan yang pertama. So, kamu kata hukum pantulan gelombang ialah apa dia yang pertama, apa dia yang kedua. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, mengapakah frekuensi tidak berubah dalam fenomena pantulan? Mengapakah frekuensi tidak berubah dalam fenomena pantulan? So, jawablah. Frekuensi tidak berubah dalam fenomena pantulan kerana apa. Okey. So, latihan formatif 5.3. Soalan semula rajah 5.32 dan lukis muka gelombang. Okey. So, ini dia suruh kamu lukis semula lah dia lukis macam ini. So, saya sarankan kamu untuk kamu buat masa sekarang lukis ikut skala. So, make sure betul-betul ini 70 darjah. So, kalau ini 70 darjah, sini berapa darjah?
Ingat ya, 70 soalan memang selalu trik kamu. Yang dibagi ini bukan sudut pantulan. Yang sudut pantulan kat sini. So, berapa kat sini? Okay, kamu tahu ini adalah 90 darjah kan? Jadi kat sini kamu kena buat 90 tolak 70. So, dapat berapa? Okay, dapat berapa? Buat satu lagi garisan. Ukur mesti sudut. Kalau contoh lah 90 tolak 70. 20 kan? Okay, so ini ada 20 darjah. So, kalau ambil protractor, ukur 20 darjah kat sini. Ini pun mesti 20 darjah. Okay, kemudian buat anak panah macam ni. Okay, kemudian baru kamu lukis muka gelombang. Mesti 90 darjah. Jangan bersilang lah dengan yang warna biru tu. Okay, so buat yang ni. Dia suruh lukis, dia suruh salin semula. So, kamu salin balik lah. Okay. Nombor 2. Rajah 5.33 menunjukkan penggunaan gelombang ultrasonik oleh sebuah kapal untuk menentukan kedalaman laut. Selang masa antara pemancaran dengan penerima gema bunyi adalah 0.06 saat. So, ini adalah T. T adalah 0.06 saat. Kelajuan gelombang ultrasonik itu V adalah 1500 meter per saat. Okay. So, dia suruh kerja kat sini cari kedalaman laut. So, dia nak D. So, guna rumus yang ini tadi. Okay, guna rumus ni. V dah ada, T dah ada. Okay, darab bagi 2 dapatlah jawapan. Saya pun tak tahu kenapa dia takkan bawa otak sini. Sedangkan soalan ni direct to the point saja. Okay, so dengan itu habis sudah kita punya PDPR untuk hari ini. Okay, ingin saya tekankan sila join PDPR kamu lah. Okay, sebab kamu sudah diberi pilihan untuk keluar kelas kan, tapi kamu yang bertindak untuk stay dalam kelas ni. Jadi sila bertanggungjawab dengan pilihan yang kamu buat. Okay, bukan kami cikgu-cikgu yang paksa kamu duduk dalam kelas 5A. Sorry, kelas 4A. Okay, tapi kamu sendiri yang pilih. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.